Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur kita pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala, kita sambung kitab Bulughul Maram, muka surat 904. Betul? Hadis 1576, kan? 1576 An-Nu'man bin Bashir. Sebelum itu kita ginjak sikit aja. Kita dah ambil hadis ni sajalah sebagai peringatan untuk kita semua. Hadis muka surat 902 1572. 1572. Sahabiat seorang perempuan Juwairiyah binti Haris, Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha. Dia ni salah seorang perempuan yang mana berperang. Dia tangkap dia. Bila tangkap dia, Ustaz cerita sikit di situ. Ni 2 bulan yang sudah, rasa bulan 12, kan? Ada Juwairiyah ni bagus, kan? Kadang-kadang kita dengar berita dia, Nabi SAW ambil keadaan macam mana, dia ni macam mana. Dia terkenal dengan ahlul ibadat. Dia bukan seorang wanita yang tak senonoh dah, walaupun dia bukan Islam, kan? Tapi bila perang, tangkap dia. Bila tangkap dia, nak dibebaskan dia. Okey, Ustaz dah cerita ringkas. Maka dia ni, bila Aisyah radhiyallahu anha tengok, memang Aisyah cemburu sangat-sangat. Aisyah terlintas kalau Nabi tengok. Hadis inilah diputar belik, kan? Aisyah takut dengan Nabi SAW. Pasal Nabi pantang tengok perempuan cantik. Salah tu. Kalau kita sebut macam tu, salah. Nabi bukan macam tu. Bila kita telajak cakap, dia jadi lain. Dia jadi lain dah. Aisyah memang sifat cemburu. Perempuan ni memang cemburu tu ada menunjukkan kasih sayang lah. Pasal dia sayang kat kita, dia tak boleh kita lepaskan orang lain. Itu fitrah orang perempuan. Kita tak boleh kata Aisyah takut kalau dia pandang kepada Juwairiyah habis. Pasal Juwairiyah ni seorang perempuan yang cantik, sangat-sangat cantik, nampak tak? Bila dia tangkap, dia sendiri mai kat Nabi. Bila dia mai kat Nabi pada saat tu, Aisyah ada kata dah, perempuan ni mai dah. Nampak tak? Ada riwayat yang sah, tapi jangan kita kupas hadis tu. Kita mengatakan Aisyah sendiri bimbang kalau ada orang perempuan yang elok berdepan dengan Nabi, lingkuplah aku. Tak boleh cakap macam tu. Bahasa tu lari dah. Okey? Bahasa tu dah lari dah. Dalam keadaan kita tengok, memang kita tengok orang yang duk hina Nabi ni, mereka orang yang study, mereka orang yang belajar. Mereka bukan orang macam kita yang kutip. Yang Nabi kata di akhir zaman, ramai orang kata la ilaha illallah. Macam hadis malam kita baca. Dia kata la ilaha illallah. La ilaha illallah, dia sendiri tak faham. Tak ada Tuhan lah yang kusembah melainkan Tuhan. Tak ada Tuhan yang bagi rezeki dia lah. Tak ada Tuhan yang sembuh dia lah. Dialah segala-gala susun hidup-hidup. Tunjukkan itu la ilaha illallah. Kadang-kadang kita kata sendiri, wa ma yadruna. Nabi kata ramai yang orang boleh kata la ilaha, dia sendiri tak faham apa dia la ilaha illallah. Kalau dia faham la ilaha illallah, rezeki dia takat tu lah. Dia kata Allah bagi rezeki takat ni, ini cukup, inilah. Allah yang bagi anak takat ni lah. Allah tak bagi anak takat ni lah. Inilah ilah Allah. Dia yakin dengan Allah. Salah satunya dia isbat. Allah dah tetap dekat aku macam ni, aku tak boleh merongot. Allah dah bagi dah rupa paras macam ni, anak pinak macam ni, semua macam ni. Semua yang kita merongok tu, kita terkeluar daripada redha Allah.
ibadat. Pasal tu Nabi kata di akhir zaman ramai yang fashion sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyanyi boleh lah kan, anak bergoncang boleh lah, tapi penghayatan dia tu bukan satu benda senang. Bukan senang ibadat. Nak lekat di mulut boleh, nak lekat di hati, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Tu Nabi kata la siyam, la salat, la nusuk, la sadaqah. Nabi kata akhir zaman orang ni semayang pun tak tahu pasal apa dia semayang. Orang semayang, dia sendiri tak tahu pasal apa dia semayang. Dia tak tahu semayang, dia sendiri tak tahu pasal apa dia puasa. Dia puasa macam tu tapi kelumbung nak batang kepala pun tak. Puasa kepala pun tak faham. Dia sendiri tak tahu. Lepas tu Nabi kata orang puasa kosong, orang yang yang semayang ni macam tak ada apa. Semayang cegah kemungkaran, buat baik, dia tak tahu. Ibadat pun dia tak tahu kepada siapa nak ibadat. Sedekah pun tak tahu. Ni akhir zaman ibadat. Pasal tu kita tengok hari ni orang-orang yang musuh-musuh Allah Ta'ala, mereka ni study, mereka ni belajar, mereka ambil selok-belok. Bila mereka maki tentang Nabi, dia boleh sebut tentang isteri Nabi, dia boleh sebut tentang seorang-seorang sifat isteri Nabi. Berarti mereka bukan orang leke-leke. Kadang-kadang kita pun nak sebut isteri Nabi 4-5 pun tak tahu, ibadat pun tak tahu. Dia boleh sebut sampai 13 lebih pada tu dia boleh. Dia boleh sebut tentang keadaan mereka ni. Kadang-kadang kita pun terlajak cakap, kita kata Aisyah pernah cemburu bila tengok apa nama Juwairiyah. Dia bimbang takut-takut Nabi tengok, habislah aku, tu salah. Cara cakap macam tu very 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 salah. Apa dah? Menunjukkan dia kata Aisyah sendiri kurang percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oi. Tak boleh macam tu. Apa dah? Walaupun cara kita nak bawa kisah, jangan. Dengan diri Nabi ni kita kena tertib sikitlah. Okey? Dan kita tengok dini ni ahlul ibadat. Memang Nabi bebaskan dia. Ustaz dah cerita dekat hamba ni, dah bebaskan dia, Nabi kahwin dengan dia. Nabi kahwin dengan dia. Bila Nabi kahwin dengan dia, Nabi tengok subhanallah. Dia wanita yang baru kenal Nabi, baru kenal agama, tapi daripada hari-hari dia kenal Nabi tu kejap. Iman dia terlalu kejap. Iman dia terlalu kejap, subhanallah. Sangat-sangat kejap. Bila Nabi masuk dalam masjid, sampai Nabi keluar masjid, Nabi patah balik. Ada subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi dah keluar dah. Lepas subuh, Nabi patah balik. Nabi tengok dia duduk daripada subuh, lepas subuh sampai ke duha. Nabi dah, waktu duha Nabi patah balik dan matahari naik tinggi dah. Pada masa tu Nabi kata Juwairiyah duduk di tempat yang sama. Inilah hadis dia. Inilah hadis dia lepas subuh ni. Kita tanya, dia kata hadis tahu nak, ni hadis dia. Tadi pun Ustaz tengok. Ada mengatakan, Ustaz, di mana kedudukan hadis ni? Nampak tak? Buku Bulughul Maram ni dia ringkas sangat. Nampak tak? Kita pun tak dan dengan masa 45 minit dengan nak beletiak, dengan nak mengajar, dengan semua sekali tak dan. Fokus kuliah Ustaz ni, tak apalah nak mengaji, pergi mengaji dengan ramai Ustaz. Tapi Ustaz suka bagi motivasi, bagi semangat dekat hampa. Alang-alang mengaji ni, biar mengaji ni jadi berjenis. Ramai orang dah mengaji, ramai orang dah kuliah, ramai orang dah sembahyang, tapi tak ramai orang yang rasa kemanisan kuliah dia. Ramai orang tak rasa kuliah ni akan berhasilkan sesuatu untuk diri dia. Bismillah. Masa kita kata kuliah ni, yang kita main kuliah, kita mengaji macam semalam nak cakap, tujuan kita nak bagi hati, pintu hati kita ni nampak akhirat. Nak bagi nampak asal usul kita. Bila kita main kuliah, daripada mana kita main? Kita main daripada Allah. Kita main dalam keadaan hati yang penuh bersih, keredaan, tawakal tinggi. Sifat kita, asal usul kita cukup baik bila kita main daripada Allah. Tapi bila kita tengok dunia, macam kita tak mau pergi ke Allah. Kita tak mau pergi dekat Allah. Kita ada dua penyakit wahan ni. Yang Nabi kata, hubbud dunia wa karahatul maut. Bila kita duduk lama kat dunia, kita tengok dunia tawar macam-macam kat kita. Dunia tawar wanita cantik,
jantan handsome, rumah besar, jawatan macam ni. Gelap kita dengan Allah. Gelap kita dengan Allah. Nak bagi semua dunia yang kita nampak ni, bagi nampak akhirat ni, mau tak mau kena mai kuliah. Bila kita mai kuliah, bila kita mengaji yang tu yang ni, sikit ruang yang dunia berlambak tu adalah ruang kita nampak akhirat. Ada faham tak? Kalau tak buat kuliah macam ni, Allahu Akbar, tambah-tambah pula apa darah muda. Darah muda ni kira mai semangat nak dengar sunnah. Bagus. Nampak tak? Duduk ho sunnah. Sekadar semangat saja tak jadi. Ustaz tengok bagus ke anak-anak muda hari ni dengan sunnah, alhamdulillah. Tapi di mana sunnah kita nak bawa? Sunnah sekadar maklumat yang kita tahu, yang ni bid'ah, yang ni tak bid'ah, yang ni haram, yang ni sunnah, ni ikut Nabi. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nampak sunnah dia bangun pada diri dia. Kita bersembang dengan dia, kita tengok out sunnah. Kita tengok rumah tangga dia out sunnah. Kita tengok cara hidup out sunnah. Sekadar maklumat saja. Ini kesan daripada pendidikan yang salah. Pasal tu Nabi SAW 13 tahun Nabi hidup di Mekah ni, semata-mata Nabi ajak hati kita berbetul dengan Tuhan. Tolong ikut kehendak Allah. Akidah ni tolong ikut kehendak Allah. Yang kedua, akhlak bagi cantik. Akhlak Nabi bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku dihantar oleh Allah Ta'ala perbetulkan akhlak. Akhlak bagi cantik lah, bagi elok. Hari ni alhamdulillah orang mengaji sunnah, alhamdulillah kepada yang kita ambil sunnah ni sunnah yang sementara yang boleh kita pakai untuk diri kita, masyarakat. Kita nak sama-sama pakai sunnah ni. Kita tak mau kita saja pakai, masyarakat tak boleh. Slow and steady. Nampak tak? Sahabat Nabi tunjukkan akhlak yang baik, penampilan yang baik, yang menyebabkan orang Madinah suka. Orang Madinah bila dengar saja berita Nabi, orang Mekah sampai berita, jangan lupa kami dah halau dah Muhammad daripada bumi ni. Kami dah halau dah Muhammad daripada bumi Mekah. Tapi jaga, dia dah tak ada bumi kami dia buat kacau bilau, dia buat macam-macam, dia buat gila kat kami. Ni dia lari main, kami takut dia masuk di Madinah. Sorak semua dah sampai dari orang-orang besar Madinah, semua sampai sorak berita berkenaan dengan Muhammad. Semua target kalau Muhammad memang bagi kat dia, mau duku ni bahasa kita lah, mau hantam sungguh-sungguh Nabi ni. Abdullah bin Salam dia kata, aku kalau tengok Nabi jaga mulut lidah ketua Yahudi ni hebat. Tapi bila dia tengok Nabi SAW sampai di Madinah, dia angkat kepala, dia tengok ayat muka Nabi, dia kata bukan ni, ini bukan orang sambung. Apa yang daripada cerita pasal Nabi, bukan. Tengok saja sahabat Nabi masuk di Madinah, orang Madinah boleh terima Islam yang dibawa oleh Nabi dan sahabat. Belum bercakap, belum sembang, tengok ayat muka saja, tengok akhlak saja orang berkenan. You all can understand macam mana orang Madinah yang berbagai-bagai puak boleh terima Nabi dan sahabat dia kerana didikan Rasulullah. Kita mau macam tu. Nampak tak? Sebelum kita bersembang lagi, orang tengok dah, ya, I like it, I like, tergedit-gedit. Nampak tak? Apa yang berlaku dekat kita tengok di Australia, ada sebab dan musabab Allah nak bagi. Walaupun dia main musibah, dia main di situ warahmah. Musibah dia main di situ ada rahmat Allah, Allah kata. Yang tu kita kena, lain orang nak tengok yang tu. Bila mana berlaku, orang pergi tengok orang masuk dalam masjid. Oh nice, dibacaan dia cantik, tertib, satu soft, sama-sama alamak, ini ibadat yang susah. Kalau tidak ibadat yang kelang kabut. Jadi duk ambil asap, berasap, ini berasap, ini berasap, dia masuk tempat-tempat berasap, dia something rubbish, you know. Dia nampak dengan, dia kata why dia all dengan berdebunya satu macam, dengan asap, dengan kalang kabut, dirty everything. Ini semua tempat Tuhan suka ke? Orang yang ada otak, dia cepat fikir. Otak ada, dia laju dengan hidayah Tuhan, dapat senang petunjuk. Dia main tempat kita, ya Allah, masjid, subhanallah, kitab susun elok, kitab Quran, ya Allah, kitab yang duk baca tu susun elok saja, dapat contoh.
Dia tengok Allahu Akbar tak tabuknya, ya Allah. Papa rehab tabuk, Allahu Akbar. Keng selimut pun. Contoh-contoh dia tengok kan. Ni semua tempat ibadat, dia perhati semua. Dia tengok macam tu, dia tertarik kan. Kita duduk tengok macam mana dia masuk tempat masjid kita. Boleh masuk. Dan Juwairiyah ni kita tengok, ni lah hadis dia. Ya Nabi SAW, Nabi kata kat dia, ya Allah, Nabi kata, Ustaz baca ringkas, mana-mana orang boleh sebut kalimat subhanallah wa bihamdih ni, dia cuma beramal nak bagi jadi wanita yang baik, cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang ke semuanya makhluk Allah. Sebanyaknya makhluk Allah, ya Allah, berdoa dekat dia, tasbih dekat dia, timbangan ni berat bagi dia. Dia duk sebut perkataan ni berulang kali daripada subuh sampai ke waktu duha, sampai Nabi mai dekat dia. Maka Nabi kata wallahi subhanallah, dengan kalimat ya subhanallah wa bihamdi ni, Nabi kata adada khalqi, sebanyak mana ciptaan Allah Ta'ala, sebanyak itulah duk ni kat dia. Pada ada kita kadang-kadang duduk di rumah, ambil masa sikit, kita kata I boring, kepala otak hang boring. Masa kosong tu boleh guna. Masalahnya kita masa kosong kita nanti masa kosong tak tahu nak buat apa, cara cari pasal, ambil handset, pegang. Nak telefon siapa, nak ti siapa. Tuhan sampai kata kat kita, masa sibuk hang okey, tapi bila aku bagi sikit masa lapang hang teringat kepada makhluk, hang tak ingat pada aku. Hang kira masa lapang sikit je, nak telefon ke anak kat London, nak telefon ke anak, nak tanya dia macam mana persiapan nak sambut Ramadan ni. Tapi dalam masa yang sama tak ada nak isi untuk Allah Ta'ala. Tapi yang kita Juwairiyah ni, semua masa dia akan peruntukkan kepada Allah Ta'ala. Dia tak tahu masa dia. Sampai Nabi kata, tahu dah hang, semuanya makhluk Allah Ta'ala yang doa datang muka bumi ucapkan bagi diri hang. Tak susah pun. Nampak tak? Lithanan rabitan bidzikri. Nabi kata cubalah jadikan mulut lidah ni lithanan, mulut lidah kita basah dengan duk ingat dekat Allah. Allah kata, kalau hang ingat dekat aku sentiasa ingat dekat hang. Hadis yang pernah kita ambil. Betul tak Datuk Bendahara? Mana hadis tu? Ni semua bab-bab hadis. Apa dah ambil, dah banyak benda ambil. Ya Allah, hadis muka surat 899. Ana ma'al abdi. Aku Tuhan bersama-sama dengan hamba-Ku. Selagi mana hamba-Ku madzakarani. Aku bersama dengan hamba-Ku selagi mana hamba-Ku bersama dengan aku. Jadi kita yang main kuliah ni, sikit masa lapang duduk subhanallah wa bihamdi, istighfar ke, ingat ya Allah. Ulama kata, macam Ibn Kathir kata, bila kita istighfar, mulut sebut, otak fikir apa dosa dengan Tuhan, sampai ke hati, ya Allah, gugurlah dosa-dosa. Astagfirullahalazim. Selagi mana maksiat ada, kita main kuliah berat. Ulama dia buat perumpamaan, Imam Ghazali dia buat perumpamaan, orang yang berdosa ni, orang yang banyak maksiat ni, ibarat macam dia isi satu barang maksiat, dia nak berjalan lambat. Macam ulama kata lori isi barang banyak, dia nak jalan dia lambat lah. Macam tu kita pun nak pegang Quran lambat, nak sentuh yang ni lambat. Punca kemaksiatan kita, dia tak bagi kita nampak semua jalan-jalan kebaikan. Kira nak buat dosa saja hidup kita. Sebab apa? Sebab hidup dengan kemaksiatan. So ulama kata, satu jalan saja nak bagi hati kita ni bagi nampak semua pintu-pintu kebaikan, tolonglah banyak berzikir. Bukan suruh jadi ahli zikir dah, dan main saja-saja daripada pelekat okok, ambil pokok buang. Pelan-pelan lama-lama boleh. Orang yang duk semayang, duk zikir ni semua ni, benda-benda yang tak elok duk makan, buang. Benda tu mengganggu malaikat karah. Malaikat tak suka. Kadang-kadang kita subhanallahal-azim, mulut duk berbau rokok, berbau macam-macam yang mulut, ayo tak mau. Apa dah bagi makan benda yang berbau elok-elok. Mulut ni elok ni disukai oleh malaikat. Apa kena bantu, kita kena bantu diri kita sampai kita merasa sangat-sangat yang kita ni dekat dengan Allah Ta'ala, kan? Hadiah dia ni kita tengok, dia kata dia ni tak senonoh, dia tak
dalam ketua kumpulan tu, dia anak Haris, dia ketua anak kumpulan kaum dia. Dan Nabi SAW masalah ibadat ni memang dahsyat sangat-sangat. Dia ahlu zikir, orang yang selalu ingat dekat Allah. Jadi kita yang duduk di rumah ni, kadang-kadang tak ada kerja, tak ada apa, ada ruang kan. Nabi kata subhanallah wa bihamdi, sebut macam tu je, dia boleh tambahkan apa nama mizan kita, timbangan kita. Dan keduanya, dia pula kaki suka puasa, dok sat puasa. Dia rasa nak bersihkan diri dia, dan lepas benda zikir dia suka puasa. Satu hari Nabi tengok, aku rasa semalam macam dia tak puasa, tapi hari ni puasa. Hari ni Jumaat ni. Nabi tanya kat dia, Jariah, hang puasa Jumaat? Ya, puasa. Nabi kata, sebelum bertu puasa tak? Tak. Dan ni hang puasa Jumaat ni, besok hang nak puasa tak? Tak. Kalau boleh hang tolong buka, jangan apa nama puasa Jumaat saja. Daripada hadis Juwairiyah, daripada hadis dia lah Nabi SAW kata, mana-mana orang nak puasa Jumaat dengan syarat Khamis atau, Nabi tanya kat dia, sebelum pada Jumaat tu hang puasa tak Khamis? Tak. Baik, hang nak puasa tak besok? Tak mau, tolong buka puasa. Puasa Jumaat saja tak boleh. Kalau dia nak puasa Jumaat, sama ada dia puasa Khamis Jumaat, ataupun dia ambil Jumaat dengan hari Sabtu dibolehkan. Dan Sabtu dengan Ahad kita tak boleh puasa. Sabtu saja pun tak boleh, dia mesti campur. Sabtu ni jadi Yahudi, Ahad jadi Nasrani. Ni puasa mereka. Puasa kalau kedua-duanya Sabtu Ahad tak apa, dia tak jadi Yahudi, tak jadi Nasrani, badat. Okey, oleh sebab tu penama hadis ni yang mai daripada Juwairiyah. Jangan kita merepek yang Ustaz dengar tu. Kita kata tentang dia ni wanita yang tak elok lah, subhanallah. Aisyah tak pernah kata tentang keburukan bagi diri Juwairiyah. Baca sikit tentang dia baru kita tahu. Baik, kita sambung hari ini hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita tahu lah Nu'man bin Bashir ni dia terkenal dengan benda yang bernama halal. Makanan yang halal ni dia perlu jaga sangat-sangat. Bab makanan Allah kata kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah semua yang aku jadikan, aku cipta ni, makan, Allah kata. Tapi mai pula ayat Quran lagi mai tentang makan dan minum ni, Allah Subhanahu wa taala sendiri bersembang dengan makhluk dia, halalan tayyiban. Halalan, bagi makanan tu halal dan bermanfaat. Walaupun dia gula tu halal, tapi kalau dia lebih tak bermanfaat, dia tak baik untuk kamu. Walaupun dia halal, dia kena ada dua sifat yang boleh elok diri kamu, halalan tayyiban. Dia halal, yang keduanya dia boleh manfaat untuk diri kita. Ada setengah orang dia tak boleh makan, dia tak boleh makan walaupun dia halal, benda tu kalau makan mendaruratkan dia tak boleh, manfaat tu dia. Lepas dia kata, ustaz pandai ceramah bab ni aku gagal, aku hantam dia kadang-kadang manis makan sampai naik Allahu Akbar, matilah aku. Okey, oleh sebab tu Nu'man bin Bashir ni berkenaan dengan makan ni, Allah Ta'ala didik kita. Tapi memanglah kita masalah mengaji ni boleh dengar, tapi mai tahu ustaz macam ustaz sendiri nak cakap bab ni ustaz malu. Pasal kita kurang kita ikut cara makanan yang dididik oleh Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Nabi kita terlalu masalah. Mai tak makan dulu, jaga makan elok-elok, barulah dia mai yang seterusnya, baru dia mai bab puasa. Dia mai ayat makan dulu, barulah dia mai tentang puasa, baru dia suruh kita puasa. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia terkenal dengan apa nama diri, dia kata ambil makan minum yang baik supaya jadi darah daging yang baik. Bila dah masuk benda yang tak elok, susah. Darah daging yang tak elok ni dia susah sangat. Pasal tu orang cukup penting masalah keturunan. Darah daging dia, keturunan dia mai daripada elok. Salah satunya Nabi titik berat sangat-sangat keturunan. Bila kita dah berkahwin dengan orang yang keturunan yang kurang-kurang baik, tapi kita berkenan dekat dia sangat-sangat, di situ kita kena bersedia untuk sudut tarbiyah, didik, tengok semua. Bila kita bertunang dengan dia, kita test tengok semayang dia,
Kita test tengok puasa dia. Kita boleh dengar cakap, okey, alhamdulillah. Pasal apa kita dah bersedia, dua-dua dah bersedia, tak apa. Bila kadang-kadang dia suami isteri dah okey, dia nanti mai keturunan dia kat bila dia ikut panggil tok pula mai. Allahu akbar. Kita kena sedia didik. Pasal tu bila dah kita kahwin dengan keturunan yang baik, kerja tak banyak kita buat, cuma banyak nak berdakwah saja. Tapi bila mana kita berkahwin dengan orang satu macam ni, fokus kita kena banyak untuk tengok, lihat, bicara tentang diri dia. Tak boleh kita tinggal sangat. Kena usung kalau nak jadi ustaz, jangan tak ada masa untuk berkahwin dengan Cina ke yang tu ke. Boleh, tapi ustaz tu ada masa tak melayan. Hang duk keluar kuliah, duk keluar ceramah, hang tinggal dia, takut-takut dia patah balik. Bukan masalah tak boleh. Masalahnya tanggungjawab kita tu boleh tak boleh. Sekadar nak kahwin boleh. Selamat pengantin baru. Apa nak sonok boleh. Nak seronok wah. Kita bukan matlamat macam tu. Kita nak lahirkan produk yang baik, anak cucu yang baik. Sekadar nak buat sandi, nak berkahwin, nak beranak. Itu bukan budaya orang Islam. Budaya orang Islam kita kena anak kita, ya Allah, anak yang soleh. Sampai semua nabi-nabi yang tak ada anak pun minta ke Allah, Rabbi habli minas solihin. Tuhan, kalau anak bagi ke anak, bagi anak yang baik-baik ke aku. Jangan menyusahkan aku, ya kahwin seronok, elok setahun dua dapat anak, sakit kepala, start koyok nak pakai daripada sini sampai tutup semua nak pakai. Baru tahu baru bedak. Dengan nak jaga dia satu lagi, dia buat pangai satu lagi, yang tu satu, baru tahu. Macam ni kan apa tak? Ada faham tu? Allahu akbar kabira mabada. Oleh sebab tu Allah hukum makan dia besar, dia besar. Nu'man bin Bashir ni kalau kita tengok pembicaraan dia terlalu detail masalah halal dan haram. Terlalu sangat-sangat. Begitu juga kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa-siapa bagi kat dia makanan, siapa-siapa bagi yang dia kenal, dia bawa balik makanan. Dia balik. Dia bimbang, dia takut, dia takkan buat masuk benda yang dia ada syubhat, dia tak seronok, dia tak kenal orang tu. Walaupun orang hadiah dekat dia, orang bagi kat dia, dia korek, dia tanam. Aku takut, dia kata. Setiap kali aku ambil makan ni, aku takut makanan dia boleh mendaruratkan aku. Dia tak akan makan benda orang melainkan hasil daripada diri dia sendiri. Dia tahu sendiri baru dia ni. Tambah-tambah daripada Imam Nu'man Al-Kufi. Imam Abu Hanifah Nu'man Al-Kufi. Imam Abu Hanifah dengar berita kata kambing hilang, kena curi ke apa, hilang. Dia dengar hilang kambing, orang main hidang dekat dia daging, main hidang dekat dia makanan, dia tak makan. Dia takut kambing yang hilang yang ni kah? Lepas tu dia tanya pula orang yang tangkap ikan, berapa lama agak-agak kalau lah tulang daging ni masuk di laut, kalau tulang ni masuk ke sungai, masuk ke laut, ikan pula makan, berapa lama agak perut ikan dia akan bersih? Dia tanya macam ni, berapa bulan macam ni, barulah dia sesat. Baru dia makan ikan. Jarak tu semua dia takkan makan langsung. Dia takut apa nama? Benda tu kesan kat diri dia. Ni semua kita dengar cerita-cerita depan ni, kita kata ni apa punya raplah ni. Raplah tak kepala, ini depan ciri-ciri orang soleh tu lain. Kita jenis haru biru. Nampak tak kita jenis haru biru, pasal tu habis kuat kita makan bismillah. Masmi syai'un wala yadur. Kita minta, ya Allah, dengan nama Allah janganlah mendaruratkan makan minum aku. Kita pergi restoran, pergi mana-mana, orang duk lalu lintas duk tengok kita makan, takut terkena. Orang tu bukan tukang kedai tu, tapi bila kita makan takut orang tengok lah dia pun duk makan. Kalau kita boleh makan macam tu seronok nak, takut tengah duk makan terkena, makanan tu jadi sesuatu yang tak elok. Satu agama ajak dengan nama Allah, aku makan, janganlah mendaruratkan makanan yang untuk aku. Nampak tak? Kita takut. Bimbang tak? Takut. Sangat-sangat ditakuti. Inilah jenis sahabat-sahabat ni. Mereka jenis macam tu kan. Kita jenis sahabat bagi makanlah nasi lemak sahabat mai. Kalau tak ada, Allah menyesal. Allah wakbar, hari ni ada ke tak ada, hari tu mai tak ada langsung, ya Allah. Hamba dah macam tu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, inna du'a huwal ibadah. Rawahul Imam
arba'ah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Disahihkan wa sahih Imam Tirmizi. Hadis ni kedudukan dia adalah sahih. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, disahihkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia, inna doa, sesungguhnya doa ni ibadat. Doa ni ibadat. Nabi sendiri doa, ada hadis mengatakan lebih daripada 70 kali. Yang kata Rasulullah berdoa, istighfar, minta pada Allah Ta'ala. Dia Rasulullah, kita celik-celik mata sampai kita tidur balik, berapa kali kita doa tentang kelemahan dekat diri kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bagilah aku tetap iman, tetapkan iman untuk aku ya Allah, jauh daripada malapetaka musibah, janganlah main benda-benda yang tak elok ya Allah. Aku duk tengok dalam televisyen tu macam-macam mai, sebelum aku nak menghadap Tuhan, janganlah main penyakit-penyakit teruk-teruk. Aku tengok ada orang dia jadi bengkok besar macam ni, kaki dia la ilaha illallah, doktor kata nak potong tak boleh pasal dia ada kaitan dengan hati, dengan jantung tak boleh. Allah, ada orang duk besar kepala dia, beranak anak tu duk besar. Kita duk tengok macam tu semua, kita angkat tangan, kita kata ya Allah, janganlah uji aku macam tu. Cuma uji aku satu je, sakit gigi dah semayang semua merosot. Baru satu batang gigi saja punya sakit melupuk malam, duk tumpu bila kedai klinik nak buka. Punya duk nyut, duk tunggu pukul berapa ni, pukul 12. Awak lambat sangat jam ni. Tengok pukul berapa ni, pukul 2. Oh ya Allah, nak tunggu lagi 4 jam duk menyanyi dengan satu gigi. Satu pun kita sakit melupuk, masa tu kita minta ke Allah Ta'ala, Tuhan, celik-celik mata kita dapat semayang. Kalau boleh kita yang duk main ni jangan tinggallah semayang malam, dia bagus. Sampai ni buat macam hampa mengaji macam mana pun, hebat macam mana pun, hampa takkan jadi kuat, hampa takkan jadi orang kuat kalau sekiranya semayang malam tak sentuh. Takkan jadi kuat, jiwa hampa takkan kuat. Mainlah kuliah subuh, main kuliah ni, main macam mana hampa main pun tak sama kekuatan dengan sekali berdiri depan Allah Ta'ala malam. Sifat Rasulullah Allah ceritakan dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu Allah cerita wabil ashari, waktu tengah-tengah malam ni Nabi bila gerak seorang, dia bangun aja, dia start gerak keluarga-keluarga dia untuk munajat pada Allah. Allahu Akbar. Kita walaupun tak dapat, kita try dulu kita, lepas tu dengan isteri kita, lepas tu dengan anak-anak kita boleh buat macam tu, mau sujud syukur pada Allah. Bila ada satu keluarga boleh bangun ya Allah semayang la ilaha illallah, kita akan tengok satu kelainan yang sangat-sangat. Nampak tak? Kuliah-kuliah ni okey lah, okey. Tapi yang paling besar sekali nak bagi sentuhan yang kita dengan Tuhan ni kena nampak tak? Banyak mana pun nampak main dengan kuliah, main yang tu, main tak boleh jadi kuat, apa jadi merapu nanti. Mau tak mau dia kena. Ni sifat orang soleh, sifat sahabat-sahabat Nabi. Yang ni semua kena, latihan ni semua kena. Kadang-kadang tu lah kita buat, kadang-kadang sekali-sekala kita latih. Jom kita pergi mana-mana 2-3 hari dengan Ustaz Alin Al-Faroso. Kan? Masa ada jual nasi lah ni, nasi Faroso nama dia, dekat Sungai Pinang. Pukul apa? Daripada pagi. Nama dia nasi Faroso. Nasi Faroso ni dia macam-macam. Maksud Faroso tu nasi yang berbagai-bagai. Nasi lemak ada, nasi tomato ada, nasi ayam ada, nasi lemuni ke? Nasi lemuni ada. Ni tukang nasi kacang ada. Semua tu ada 2/3 kakak dia buat, 1/3 Ustaz Alim. Bila nak rasa pagi, besok Ustaz akan bersama dengan dia buat nasi Faroso. Apa tengok tang situ dia tulis Ustaz Alim nasi Faroso, itulah dia. Dekat Sungai Pinang. Kan? Ya Allah, betul dia tak bagi dah. Lepas subuh dah. Berarti masya-Allah dia semayang qiyamul semua kat situ. Lepas tu turun dia. Memang orang yang buat daripada nasi dia kena bangun awal. Pukul 4, pukul 3 dia kena bangun dah. Berarti dalam dia kerja tu dia sempat untuk ibadat, subhanallah. Cubalah latih. Kita latih sikit-sikit je. Bila darah muda ni pun tak latih, Yusuf ni bila buat rasa pening lah Ustaz, pening. Bila bagi jawapan macam tu sudah tentu dah orang yang tak biasa. Kalau duk biasa boleh, mula-mula pening lah, lepas tu lawan. Cukup masa dia bangun. Bila boleh bangun sendiri,
terima kasih kat Tuhan. Tapi benda-benda ibadat ni tak perlu cerita ke orang. Jangan cerita, kan Ustaz tak pernah tinggal, tak pernah tanya pun. Jangan, benda-benda macam tu tak perlu. Jangan kita sembang dengan orang, kita cerita ke orang yang aku tak boleh. Masalah semayang, kalau kita semayang riak, habis semua. Biar kita seronok kita dengan diri tu seronok. Jangan cerita kat siapa. Biar kita seronok dengan Tuhan. Best lah semayang. Ibadat. Mandi dulu, ulama kata paling baik sekali. Tak boleh jumpa mandi yang paling baik di atas muka bumi, mandi pagi-pagi. Pagi-pagi sekali mandi. Mandi pula ulama syorkan mandi dengan air sejuk. Walaupun masih sejuk tak apa. Ni shower ni semua bodoh macam semua dah. Mandi sejuk pagi-pagi bagus. Ustaz, kalau di Madinah sejuk tak apa. Mati syahid hang dalam tu. Di Madinah apa lagi mau? Mandi. Kita dah mandi pagi semua dah dengan ambil wudu. Kita tengok macam mana Abdullah bin Abbas kecil je. Dia duduk, dia kata aku tengok Nabi semayang. Kita banyak tahun semayang malam ni daripada Abdullah bin Abbas, Aisyah. Orang lain jarang. Abdullah bin Abbas yang cerita daripada kecil aku duduk dengan Nabi, aku tengok Nabi nanti ambil wudu, kan? Nabi lepas wudu, Nabi menghadap kiblat baca doa wudu, lepas menghadap kiblat baca doa wudu, terus Nabi sembahyang sunat wudu 2 rakaat, elok-elok Nabi duduk, habis assalamualaikum Nabi akan beristighfar. Lepas Nabi istighfar, aku dengar Nabi baca surah Al-Imran 10 ayat terakhir, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai ke habis 10 ayat. Setiap malam hamba baca ayat tu dengan keadaan qiyamul lail, Allah tersentuh sangat-sangat. Mengadu dekat Allah, minta ampun dekat Allah, cerita kelebihan Allah banyak sangat. Sampai langit bumi boleh sujud dekat Allah. Hang siapa tak sujud kat Allah? Hang siapa tak sujud? Kami langit bumi punya Allah sujud pada Allah, dan kami langit bumi pun korban untuk hampa ni. Hampa bila lagi? Hampa dah bangun ya Allah. Kita baca 10 ayat saja. Lepas baca 10 ayat, kita pun dengar orang boleh bangun tahajud yang kita duduk mengaji sunnah. Lepas dah baca ayat tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali dah. Subhanallah, Alhamdulillah, 10 kali. Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah wahdahu la syarika. Baca yang tu 10 kali. Lepas tu istighfar 10 kali. Kita baca doa ibadat. Baca doa, lepas tu Allahu Akbar, kita semayang tahajud. Buat 2 sudah. Mula-mula akan takut terkejut. Ya, Allahu Akbar. Buat 2 kita pun baca lah doa iftitah yang kita mengaji. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiru. Buku apa berlambak hak ada. Ustaz Alin Al-Faroso doa ajak kat hamba. Kan? Dia doa ajak macam-macam. Ustaz duk tengok mengaji ni, tak tahulah bab semayang tu Jumaat tak Jumaat, bab yang tu yang ni. Tapi aduh, jangan bagi ilmu laknat kat kita. Ilmu ni kata hang mengaji dengan aku macam-macam ustaz buat main. Hang buat main ustaz apa nama Farhan Al-Furairah, sana buat main yang Abu Hurairah, sana buat Abu Sa'id Al-Khudri, semua hang buat main, nampak tak? Hang buat main depa tu, hang cuma seronok saja dengan ilmu depa, tapi hang tak ada apa. Dia seronok macam tu lah. Hurairah main, hang dapat apa? Aku dapat Hurairah, baguslah. Enggak ada. Ayo, ya Allah, malu seronok. Best lah, lari sana, bagus, semangat. Tapi sekadar semangat tak boleh, kita tak bangunkan diri kita. Banyak dah kita pergi kuliah, tapi kita tak tengok ilmu tu dengan diri kita. Badak. Cubalah. Sudahlah. Kita dah kau ilmu ni dah banyak. Setelah ni start kita nak jadi orang baik. Nak beramal, nak jadi orang soleh. Ni amalan-amalan orang soleh, buatlah. Ni semua kekuatan diri. Lepas dah buat 2 rakaat Assalamualaikum, baca doa. Baca doa kan. Allahumma rabbas samawati. Baca doa-doa yang bernama ni. Kalau tak kata semua simple dulu. Ambil buku berkenaan dengan Utsaimin, tulis malam letak. Hari ni mengaji. Tiap-tiap malam kita dapat, lama-lama semua yang doa yang dia ajak tu dapat. Hari ni, minggu depan, lama-lama dapatlah. Macam doa petang-petang, kita ada doa pagi, doa petang.
Duk mengaji ni berbuih panggil orang tu buat apa nama daurah. Daurah nak zikir pagi, zikir petang, kepala otak habis tu. Daurah punya hebat. Nak bernama daurah bernama subutul iman. Untuk tetap bagus je semua, bukan ustaz bukan protes dah. Masalahnya ke mana nak bawa diri? Ke mana nak bawa diri? Kan? Janganlah kita tunjuk sekadar wah hebat, tak ke mana pun kita tengok Allahu Akbar. Lepas tu bila kita berimpun kunuri kenara kita tengok, bila jumpa nak bernama keluarga-keluarga sunnah, duk tengok masuk dalam Facebook, dia dengan isteri dia jolok aiskrim aku. Aib sangat-sangat orang mengaji sunnah menzahirkan isteri dia depan khayat ramai, terutamanya masuk dalam Facebook, masuk yang tu yang ni. Isteri dia pun fitnah yang besar. Mahal harga diri keluarga Allah bagi. Allah tidak benarkan kita share keluarga kita dengan orang lain. No. Kita dengan keluarga kita tak boleh share dengan orang lain. Masuk Facebook, masuk yang tu yang ni, al-sunnah. Al nak mampus. Ada faham? Susah di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum nak tengok depa punya keluarga masing-masing. Nampak tak ni apa ni? Pergi tunjuk dalam rumah, pergi tunjuk cara masak, tunjuk isteri. Hayo karpule. Nampak tak? Allahu Akbar. Lepas tu kalau mak kenuri pula, ya Allah, keluarga sunnah. Saat aku sendiri tak tahulah. Nampak? Yang tu yang bila mana kita duk tengok orang mengaji sunnah, dalam masa yang sama kita tengok pelaksanaan majlis-majlis dia buat tak secucuk dengan pengajian dia. Kita rasa malu bila kita zahirkan diri kita adalah penema akidah salafiyah. Sorry sebut. Jangan daripada ni semua bersih, daripada ni semua hidup kerana Allah Ta'ala. Hati mereka ni semua bulat lillah akhirat. Mereka tak buat satu benda untuk dapat riak, untuk dapat simpati, untuk dapat apa nama berapa ramai orang tengok live mereka, berapa ramai orang nak puji mereka. Tak. Mereka semua cari keridhaan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal bila orang puji dia menangis terdesak-desak. Imam Malik bila orang puji dia, dia kata istighfar banyak-banyak, jangan cerita tentang orang nak puji aku, kebaikan aku depan aku. Aku takut rosak hati aku. Bukan kita tak tahu. Imam Syafi'i, semua imam-imam ni cukup takut bila orang cerita kehebatan mereka. Pada cukup takut. Kita manusia, ada faham ke? Oleh sebab tu tuan kita ni ajak tu dia tajuk Nu'man bin Hakim. Nu'man bin Hakim apa? Nu'man Bashir. Dia kata apa? Doa lah. Kita pun berdoa tak? Doa lah. Ustaz pun sama, apa pun sama. Cuma ustaz nak share, kadang-kadang share satu lah pasal nak bukti kata pergi umrah. Pasal Ustaz Ali kata apa? Bulan ni apa jangan buat main kitab. Biar nanti duk cerita pasal umrah dia. Kan? Jaga dia kan. Jangan dia buat main kitab. Kita masuk juga. Kitab mai kita mengaji. Tapi dia ajar kat sini inna doa. Sesungguhnya doa tu ibadat. Ada inna doa mukh ibadah. Dia kata doa mukh ibadah. Yang satu lagi hadis. Ada daripada Anas bin Malik marfu'an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata doa mukh ibadah. Kepala otak, maksudnya otak ni. Doa tu otak dia kata ibadat. Otak ibadat, hati ibadat. Doa ni penting sangat-sangat. Kalau kita duk semayang mengaji tapi kurang doa, kita kurang kontak dengan Allah Ta'ala. Jangan. Contohnya kita tengok kalau orang pergi ke Baitullah. Kalau pergi ke Baitullah, maksud kita nak pergi ke haji atau umrah, erti bahasa yang mudah adalah aku nak pergi ke Baitullah, aku nak pergi ke Kaabah, aku nak ziarah Kaabah, aku nak tengok Kaabah, aku nak pandang Kaabah, aku nak berdoa depan Kaabah. Itu maksud kalau kita pergi haji atau umrah. Semua istilah haji maksud ke Baitullah, nak ziarah ke Baitullah. Maka kita kata macam tu dengan arti kata haji dan umrah yang paling baik sekali. Kita nak jadi duyuf rahman, nak jadi tetamu Allah. Duyuf rahman ni ada 3 ulama kita. Perkataan duyuf rahman, kita nak jadi tetamu Allah ada 3. Pertama, bila mana orang tu pergi ke Baitullah, dia kata nak pergi haji atau nak pergi umrah, dia dipanggil sebagai tetamu Allah. Satu lagi, tetamu Allah yang paling Allah sayang sekali, masa yang paling banyak sekali dia menghadap ke Kaabah. Di antara masa di hotel, masa pergi shopping, masa duk makan,
masa duk menilau, paling banyak masa sekali ke Baitullah. Inilah model haji mabrur. Tak payah siapa terjemah dekat dia. Dia akan banyak masa dia sendiri. Kita kena faham, satu-satu ibadat yang pakai duit yang berlambak dan tenaga yang banyak ialah ibadat haji atau umrah. Pasal tu jangan dia buang masa dia. Kalau tak bersedia jangan pi. Tapi orang Malaysia duk sat dia pi, duk sat dia pi, duk sat dia pi. Ramai ustaz-ustaz pun senang buat kerja bawa orang pergi ke umrah. Senang dapat duit pun cepat. Sekali ceramah duit sampul pun lembab. Buka-buka tengok Allahu Akbar. Ini sekali pergi sana sampul dengan demah-demah lega. Allahu Akbar kabir. Tak payah nak ceramah banyak-banyak, sekali pergi bawa depa, labaikallah tuan-tuan, labaikallah berapa kali? Okey, sampul pun terbaik. Contoh, depa dengar mampulah maki aku ya Allah mutawil. Nak bawa ceramah ya Allah, nak ceramah lambat. Bawa orang senang ya Allah, kemping lebih kurang, kami punya hotel dekat dengan Kaabah, kami punya hotel macam ni, kami menyediakan khidmat macam ni, jadi cukuplah. Tapi kalau kita bawa orang, kita kena tolong sangat-sangat dia untuk dia dapat haji mabrur. Tolong dia, bantu dia. Dia tak reti, tolong dia. Dalam bas kita betul-betul bagi semangat dekat dia. Jangan leka mak haji. Yang pertama sekali mai, bukan senang nak mai. Bila mai tang sini kena ingat yang panggil adalah Allah. Jangan bagi Allah duka cita, rasa sesuatu. Tuhan panggil kita ke Baitullah. Tapi masa kita bukan depan Kaabah. Banyak kita duduk di hotel, kadang semayang pun di hotel. Nak mampu hang, semayang pun di hotel. Kalau kita pergi ke sana, satu saja kita bukti ayat Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kata Allah, aku jadikan jin dan manusia semata-mata beribadat dekat aku. Kita pergi ke Mekah 10 hari tu, sebelum subuh turun, saat ni turun. Yang itulah kita nampak, ya Allah, inilah hidup aku 10 hari. Aku betul-betul ibadat pada Allah. Qabliyah, ba'diyah, dengan sunat, dengan qiyamul, dengan Quran. Semua aku dapat aku buat. Yang benda tu tak akan buat di bumi kita. Peluang tu ambil lah. Nampak tak? Nak jadi mutawif bagus. Ustaz sokong mutawif, bukan kutuk kat mutawif dah. Nak minum ayat balik, nak maki aku mampu. Bismillah. Kalau boleh bawa lah. Bila kita bawa orang pergi ke Baitullah, fikir banyak-banyak nak bagi mereka dapat haji mabrur. Tolong mereka, bantu mereka. Jangan fikir sekali pi Masya Allah, sekali pi Masya Allah, sekali pi Masya Allah. Janganlah macam tu. Bukan kita kutuk mutawif dah. Maksudnya usaha nak tengok, kadang-kadang kecewa lah. Walaupun 19 tahun tak pi, bila pipi tengok subhanallah. Masa kita tak banyak depan Kaabah. Rugi. Masuk depan Kaabah, Nabi kata, ya Allah, pandang Kaabah, tengok apa-apa. Ya Allah, aku tak kuat, ya Allah. Walaupun aku dah semayang banyak kali, ya Allah, semayang malam, tapi masih lagi, ya Allah, bagilah kekuatan untuk aku, ya Allah. Bila kita nampak Kaabah, kita bersembang, cakap, ayat mata kita rau-rau dah mai. Kita kata, ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Aku tak mau esok aku mati, ya Allah. Campakkan aku dalam api neraka, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Naik atas bukit Safa, nampak kat Kaabah. Kita ingat keluarga kita macam mana Nabi ingat kat keluarga dia, ya Allah. Selamat kala nak pinak aku, ya Allah. Anak yang pertama ni ketegak. Nama dia Rahimah, ya Allah. Ketegaklah Rahimah. Ambil muka Rahimah, tak tengok, ya Allah. Mak doa kat hang, ya Allah. Mintalah, bukalah pintu hati hang. Mak tak tahu nak tegur apa dekat hang dah. Hang dah besar panjang sampai dah anak dah. Mintalah hang berubah. Ni hang kalang kabut dengan suluk ketat, dengan aku pun tak tahu, dengan serabut. Allahu Akbar. Itu anak aku. Kita sebagai mak ni, kita kena sedih. Kita kadang-kadang bagi majlis buka puasa, anak kita mai dalam keadaan tak tutup aurat. Sedih, tak dapat apa. Dia puasa, kita tahu orang yang puasa ni, yang melanggar hukum makan Allah, tak dapat apa. Dia puasa saja dengan tak tutup kepala, tak dapat apa. Tak dapat apa. Kita mak duk tengok dia, ya Allah, anak aku puasa, aku bagi makan, tapi sayang dia tak dapat pahala apa pun. Dia tak dapat apa. Dia anak aku, ya Allah, dia anak aku, Tuhan. Aku nak tegur tak boleh, dah umur dah 42. Yang sepatutnya teduk laki-laki pula ketegak, nak mampu eloklah daripada dua. Jadi kita pun bagi, eloklah kita pergi Mekah, kita tengok kita. Pasal kita tahu bila kita pergi, kita bawa himpunan doa nak cerita ke Allah. Ambillah masa duduk depan tu 10 hari, ya Allah. Ya Allah, pas semayang,
Ya Allah, teringat balik sampai terlena, bangun balik. Ya Allah, aku minta lah, ya Allah, tolonglah bagi lega kat ni. Aku tak mau nak beletak kat anak-anak aku dah. Setiap hari aku nampak aku nak beletak, aku nak beletak tambah mulut mami. Allahu Akbar. Aku nak kena sabar lah, aku sabar. Aku tak mau nak kata apa kat daripada. Lagi mana aku duk kata daripada apa nama? Orang tak suka kat kita, kita minta mengadu, Tuhan tolonglah Tuhan. Habis kuat kita doa kata Tuhan tolonglah. Bagi selamatlah anak pinak aku. Kesalahan mai daripada aku, daripada awal tak didik depa. Lah ni barulah dapat cari telekong, baru dapat kuliah, baru dapat dengar ceramah, ampun dosa aku. Itulah. Duduk depan Kaabah. Ustaz tak tahulah ya Allah. Tetamu yang kedua dia jadi duyuf rahman, tapi Allah murka dekat dia. Pasal di kawasan haram, duduk di kawasan haram ada pantang larang, dia tak ikut pantang larang. Ustaz kecewa dengan jemaah umrah kita yang pi kebanyakannya. Bila masuk di hotel, kebanyakannya makan di hotel, ya Allah dia makan buang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hang jadi tetamu aku, hang mai tempat aku, setiap kali hang makan hang buang rezeki aku. Macam ni kata mu, hang syaitan kata Allah. Hang tak layak jadi tetamu aku. Allah, orang macam ni dia jadi tetamu Allah, Duyufur Rahman, tapi Allah murka dekat dia. Orang macam ni berdosa sangat-sangat, balik dia kena buat macam video, buat sembelih lah, buat kenuri, minta ampun dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Masa tu nak pergi seronok, tapi bila pergi kat sana tak larat, I tampak you. Apa dah? Bila dia bila kalau pergi kat sana, dia dengar sejarah saja, apa dia umrah dan haji, dia semangat. Siti Hajar, ya Allah, pergi kulang kali 7 kali, tak merongot dengan batu, dengan naik bukit punya tinggi. Hang lah ni pergi ekon lah ni pula kalau tak lalat sikit, kaki tak lalat sikit, naik motor tu malaikat tampak hang mampu daripada. Lah ni apa lagi, tak rasa apa dah. Pasal tu Nabi kata di akhir zaman, di antara kita dengan Kaabah sayu sangat. Nabi kalau nak mana-mana bukit pun bukit Nur, Bukit Jabal Nur, kalau Nabi nak semua bukit, Nabi akan nampak daripada bukit tu teruskan Baitullah, nampak Kaabah. Hari ini kita naklah bukit mana setinggi mana pun, kita takkan nampak lagi Kaabah, yang kita nampak Jamsak. Habis baca hadis dan kita tengok hadis tu, kita rasa diri kita la haula wala quwata illa billah. Bila tak mana pun, dulu kami mana-mana pun kita nampak daripada jauh Baitullah. Sekarang tak ada dah, habis. Baitullah akan kembali kepada Baitul Ma'mur, Baitullah akan runtuh, habis. Nabi kata di akhir zaman tak ada dah orang susah nak pergi untuk jaga, nak pergi ke Baitullah untuk nak dapat Duyufur Rahman ni, kebanyakannya melancong. Pasal tu ulama meletakkan hukum adalah haram, tak senonoh, tak elok. Sebelum dia nak pergi Kaabah, dia pergi Turki, baru pergi. Hang nak mampui, tu nama dia melancong, bukan hang pergi ke Baitullah. Pasal tu ulama tegur. Dulu ada package, mana-mana nak pergi umrah, kita pergi Turki dulu, duduk 3 hari. Kita main ais, kita terjun. Hang nak mampui, hang main ais nah pada. Ni semua haji Marlboro, senang kita sebut. Sebab ulama tegur, jangan kau nak pergi haji atau umrah straight ke Baitullah, di antara Malaysia ke Baitullah. Tak boleh pandang tempat lain, hukum tak dibenarkan dalam syarak. Ulama tegur perbuatan ni, dulu pernah kita buat. Nampak tak? Lah ni dah tegur macam tu, dah reda dah, tak ada dah. Lah ni semua flight ke Jeddah, ke Madinah, alhamdulillah. Leceh dah tegur macam tu pula, jadi lain pula. Lah ni pula dah duduk kat hotel banyak, ya Allah, nak turun tak boleh. Kena bagi motivasi, bagi dia tahu hang duduk di atas tu semayang tak sama dengan hang duduk ni di kawasan, duduk di Makkahul Mukarramah, di kawasan haram, masjid sendiri. Turun saja semayang dapat 100,000, betul? Berjalan saja, ya Allah, dikira 100,000. Sedekah hang saja 100,000. Baca Quran saja 100,000. Semua perbuatan hang, sekali saja hang ibadat seolah-olah macam apa nama? Macam 55 tahun, ulama tu macam 6 bulan. Itu semayang, tak kira sedekah, tak kisah Quran. Berarti umur dia ratusan tahun dia boleh buat ibadat. Kalau orang tahu senang. Masa tu Nabi kata mana-mana orang boleh buat haji atau umrah, amalan dia, Tuhan kata aku tak tahu nak bagi apa. Aku tak tahu nak bagi apa. Pahala apa aku tak tahu nak bagi, melainkan aku nak bagi syurga saja pada orang yang datang kepada Baitullah haji atau umrah. Aku nak bagi kat mereka syurga. Macam ni kita kena bagi motivasi kepada orang yang nak pi. Jangan dia seronok, dia pergi sana, Allahu Akbar. Jangan, tak apa, aku jalan kat Bernama Sa'id, pecah kaki pun tak apa, Allah saksi.
Semangat macam tu kita semangat. Ni sakit sikit. Panggil, I nak pusing. Mak hang yang sakit kaki, yang hang naik dengan anak hang naik, dengan bapa hang naik, kepala otak hang. Ramai-ramai naik. So orang sedang sakit yang khabat ramai-ramai siapa? Ini pun raplah. Kita nak tengok ramai-ramai. Kata tu kalau kita pergi, Allah kata dosa. Kalau aku bawa orang jadi mutawih lah, aku dosa lah. Dengan mulut aku, dengan nak beletiak, baik jangan aku bawa. Kita pun tahu, Ustaz jom. Ustaz Alim kata jom Ustaz kita pergi, kita bawa mereka. Nampak tak? Ustaz kita kena bawa geng-geng yang reti betul-betul sunnah je. Yang tak reti ni janganlah Ustaz dia buat merapu nanti. Tak ada umrah ni, dia tak sama dengan haji. Kalau kita pergi umrah, satu perbuatan tu lah, bukan kita lepas-lepas buat umrah, dia buat umrah kali kedua, kali ketiga. Itu nama dia tak tahu umrah apa, tak tahu. Nampak tak? Dia digalakkan banyak sunat tawaf, sunat sa'i, tak digalakkan buat berkali-kali. Lagi satu, dia tak ada tawaf wida, sok tamat tinggal. Itu haji pun ada. Nampak tak? Ni pun raplah juga. Raplah kita tengok. Yang nak bangun, nak pesan kena ni, kena doa tu, nak keluar kena ni, ada kena bayar dam. Aku tak tahu, semua tu aku tak tahu. Tapi bila kita sampai di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, mulut kita kurang. Apa nak apa, buatlah dalca, buat apa. Tak mau dah beletak, mesti nak jaga amal ibadat kita. Kita nak tengok bila kita pergi, aduh tarkawalah, nasmah, pocik. Tak tahu nak buat apa dah, kita pun diam. Tak maulah aku dosa, ya Allah, pilih apa. Macam-macam. Nampak tak kesan daripada dia pilih keadaan apa nama. Pasal tu Tuhan suruh, ya Allah Tuhan. Sikit yang berdoa lah apa nama, koklah Ustaz Alfonso ni nak pi. Tapi pilih keadaan betul-betul himpun duit, betul-betul dan niat nak pi. Dengan elok lah. Bagi clear dulu. Bermasa semayang kita bagi cantik. Lepas tu makan minum kita jaga. Apa nama, kita punya puasa cantik, rajin duk puasa. Pasal kalau puasa kat sana dengan pandai boleh puasa baguslah. Puasa dan semua betul, zakat kita elok, duk sedekah selalu, amal ibadat cantik. Kita kita rasa kelainan sangat-sangat. Ke semua yang tu longgar, apa longgar. Pasal dia satu tiang 5 yang kukuh diri, ulama kata, dengan 5 tiang. Tapi hang nak betul tiang haji umrah saja. Tiang lain semua kerekod. Hang kerekod. Umrah kerekod. Umrah kerekod. Pasal tu kita tengok orang pergi sana, dia tak bersungguh-sungguh nak puluh, nak ibadat. Aku nak bangun awal, aku nak menghadap depan Kaabah. Ya Allah, menghadap depan Kaabah. Allahu Akbar. Siapa ni? Dahsyat dia tutup. Habis tak ada. Tak ada dah. Habis, kuliah habis. Alhamdulillah. Halo. Tak apa, dah syak dah. Tak apa lah. Dengan ini kuliah pun habis. Okay. Tak apalah, dah hujung-hujung, dah lambat dah. Nampak tak? Cuma nak bagi tahu, kata di dalam hadis yang hari ni kita mengaji ni, dia suruh kita tolong perbanyakkan doa, kan? Hadis ni main daripada Anas bin Malik, khadam Nabi. Dia bagi tahu, kata Nabi sendiri pun Nabi kuat berdoa, dan Nabi kata doa merupakan mukh ibadah, sehingga orang mengatakan kedudukan hadis ni dhaif, tapi ulama kata dhaif macam mana pun martabat dia masih boleh guna pakai. Dalam hadis ni ulama kata sahih. Okey, hadis yang kedua pula oleh Imam Tirmizi kata sahih. Mai pula hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu di sisi Nabi. Apa dia kata kat sini, Allah Tuhan di sisi Nabi kita, laisa syai'un, tak ada pun sesuatu, tak ada sesuatu yang paling mulia sekali. Yang paling mulia, yang paling Allah suka bila tangan kita boleh angkat kepada Allah. Pasal tu ada isu mengatakan doa ni boleh tak boleh diangkat? Boleh. Doa ni boleh tak kita angkat dengan tangan? Boleh. Nak angkat tak angkat pun boleh. Okey? Nak angkat tangan, terutamanya kita nak mohon, nak ni. Tapi Nabi saja-saja, Nabi jarang, sahabat jarang angkat tangan berdoa betul. Terutamanya khutbah Jumaat, Nabi tak angkat, sahabat tak angkat doa, sahabat tak angkat betul. Ada banyak dengan tak angkat betul. Tapi kadang-kadang bila Nabi dengan sahabat memerlukan sesuatu, rafa'ahu. Hadis ni sampai ulama mengatakan hadis termasuk hadis mutawatir.
Nanti bulan depan Ustaz Umar buku mustalah hadis yang bercakap berkenaan dengan Nabi, para sahabat pernah angkat tangan. Hadis lebih pada 100 hadis cerita tentang doa Nabi berserta dengan angkat tangan. Boleh. Isu tu jangan kita besar sangat kan. Kita ni benda kecil-kecil ni pun nak besar. Dia nak angkat tak angkat dia punya pasal lah. Tak ada cacat apa pun. Kita tak ada cacat. Kita ni benda kecil-kecil suka dia buat macam gila-gila, nampak tak? Yang cacat, yang antara angkat tangan ni cacat lagi bila kita kacau janggut kita. Bila kita kacau ni, macam Nabi SAW, Nabi tak pernah kacau janggut dia kalau betul-betul nak ikut sunnah. Nabi cuma jaga pergi cantik. Kadang-kadang ustaz sunnah pun tak mampu termasuk ngaku. Berarti kita ada kelemahan. Ada benda yang sepatutnya di kalangan ulama cukup tegas masalah janggut. Ulama-ulama sunnah ni dia tegas masalah janggut. Tidak ada mana-mana mazhab yang bagi kelonggaran untuk kita tanggalkan janggut, tak ada. Tapi ada di kalangan kita cakap pandai tapi janggutnya enggak ada. Janggutnya enggak ada. Cakapnya masya-Allah. Itu masalah masing-masing. Ada kita kena tahu yang mana yang nampak berat. Yang nampak berat tak mana kita kena tahu. Kadang-kadang ulama usik pun ulama kata, kalau ciri-ciri orang yang usik macam ni bukan di kalangan ulama yang meriwayatkan hadis, cerita tentang hadis. Hang kedudukan apa nama janggut pun hang tak jaga. Isbal pun hang tak jaga. Sorry, assalamualaikum. Nampak tak? Sorry, assalamualaikum. Masalah isbal kan, masalah dia pakai apa nama berlebih tang sini. Isbal bukan sekat isbal kita kata tang kaki je. Dia kita pakai baju, tang serban kita yang berlebih-lebih tu ataupun tang kaki kita. Isbal masuk 1 2 3. Kita dah bagi isbat tang tu je, duk angkat je. Nampak tak? Itu semua Nabi kata ni semua apa nama benda-benda yang boleh rosakkan kedudukan kita. Yang tu lebih utama. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana lebih utama. Nampak tak? Masalah angkat tangan. Angkat tangan tu ahli bid'ah. Ayo cepat sangat. Tambah-tambah kita pula ta'assub dengan seorang guru, dia pula kata tak boleh, kita pun ikut dia contohnya. Buta perut. Kita pun adik-beradik macam ta'assub juga. Kita kena buka. Pasal hadis angkat tangan ni dibicara oleh ulama lebih daripada 100 hadis. Dalam kitab-kitab mustalah hadis, dia cakap tentang kedudukan nak kenal hadis mutawatir, kena hadis-hadis yang kuat, termasuk doa. Doa Nabi tak pernah pisah. Kadang-kadang Nabi angkat tangan, sahabat Nabi kata nampak sampai ketiak-ketiak Nabi. Nampak Nabi angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Nabi angkat juga, boleh kita nak mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tak mungkin langut atau orang kata Nabi kata orang yang angkat tangan melangut kata Allah butakan mata dia. Okey? Dia paksa Allah Taala. Maka Allah Taala kata kat sini, laisa syai'un akramu. Paling mulia sekali, tidak ada satu benda yang paling mulia sekali di sisi Allah Taala melainkan seseorang itu berdoa. Bila mana Allah kata orang dah angkat tangan, aku Tuhan, aku sonok tengok hamba aku mengadu kat aku. Aku sonok bila hamba aku dekat dengan aku. Dia tahu bahawa yang nak kabul doa dia adalah aku. Yang nak selesai masalah aku. Kita angkat tangan macam tu saja menggembirakan Allah. Allah cerita ya Allah pada malaikat, tengok dia tahu kata masalah dia yang selesai aku, yang bagi makan adalah aku, yang segala-galanya aku. Kita angkat tangan saja. Nabi SAW kata apa? Laisa syai'un akramu Allah. Nampak tak? Tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang hamba melainkan bila mana dia angkat tangan. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Doa adalah dia kata merupakan dia kata amal manusia yang paling mulia. Berdoalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, janganlah bila aku main kuliah aku tengok jam pukul 9 bawa tak habis. Ya Allah, mengadu ke Allah. Awak hati aku macam tu nampak dekat. Mengadu dekat Allah Ta'ala. Ya Allah, minta lah lepas-lepas kuliah ada makanan, ya Allah. Nasi pun tak apa, nasi lemak kan. Maka hukum dia kata kat sini, doa adalah sunnah. Doa adalah sunnah Nabi SAW. Nanti kita dengar satu lagi doa daripada Anas bin Malik. Nabi pesan dekat sahabat dia. Nabi kita tolong jangan tinggal doa. Tolong jangan, ada doa-doa yang Nabi pesan jangan tinggal. Salah satunya kata Anas bin Malik. Nanti kita ambil hadis sini ni. Doa dia kata bainal adhan wal iqamah la taruddu, ataupun la taruddu doa bainal adhan wal iqamah. Allah Ta'ala takkan tolak kita duduk di rumah kan, kita dengar azan, di antara azan dengan iqamat, azan dengan iqamat waktu tu, doa yang Allah takkan tolak sama sekali. Doa untuk anak kita, ya Allah, mudahkan anak aku nak ambil SPM tahun ni, ya Allah, bagi permudahkan dia, ya Allah. Setiap kali bapa sebut, mak sebut, kita akan tengok macam mana result anak kita. Kita tengok result anak kita.
Seorang budak dia kata, apa nama, Muhammadiyah kah? Nak dengar cerita-cerita dia kan? Dahsyatlah sekolah-sekolah ni. Sampai beratus budak-budak nampak dah. Amal ibadat dia pun Masya Allah, setiap kali nak baca buku ambil wudu, sentiasa pada kadar wudu. Tak mau bagi ruang syaitan kacau. Sebab tengah duk baca tension tu takut syaitan bagi isteri atau apa, sentiasa wudu. Guru yang duk mengajak kat depan sentiasa bila pelajaran yang susah ambil buku, ambil wudu, ambil buku, ambil wudu, ambil wudu, ambil wudu. Dan di antara azan dengan iqamat, bila dengar azan berhenti daripada buat segala-gala. Dengar azan, jawab, lepas tu lepas azan di antara iqamat berdoa. Jangan buat apa. Azan dengan iqamat doa sampai orang sembahyang berhenti. La tarudu, Allah Ta'ala takkan tolak permohonan orang yang berdoa lepas azan sampai ke iqamat. Aku Tuhan, aku nak dengar doa apa, aku takkan tolak permohonan hajat, cita-cita apa. Subhanallah, subhanallah. Ustaz pun duduk didikkan anak murid macam tu. Azan saja sampai ke iqamat, apa duduk, depa duduk apa, depa sembang. Hang ketik aku kutik hang. Budak-budak jiwa kan kita cakap, kita doa, ya Allah, mintalah anak-anak murid aku matang, ya Allah, boleh faham maksud aku, ya Allah. Kadang-kadang orang, budak-budak ni yang matang ni dia ambil dia tahu. Kalau yang tak matang tak payah. Lepas tu kita doa ke anak kita. Kadang-kadang budak-budak ni, Abdullah bin Abbas 8 tahun dah boleh faham maksud Nabi. Ihfazillah yahfazka. Nabi kata, hang jaga agama Allah, Allah jaga hang. 8 tahun dia boleh faham dah maksud. Bila mai kuliah nganga tengok anak kita, hang ceramahlah. Dia lambat nampak tak? Jadi kita tolong doa, Tuhan matangkan anak aku. Maksud dia boleh faham maksud kehendak mak bapak dia. Ada setengah bila mak balik, jangan bising, mak baru balik kerja, mak letih, please. Jangan kacau mak. Budak boleh cakap 10 tahun macam tu, boleh faham perasaan kita, kesan daripada doa kita. Setengah dia tahu mak dia balik, dia angkat baju, angkatlah, lipat baju-baju, kesian kat mak. Mak kerja, bapak kerja kan. Kita duduk tengok budak-budak. Ini semua kelebihan Allah bagi ke anak-anak kita itu. Itu kelebihan daripada kita dekat dengan Tuhan. Tapi bila kita longgak dengan Tuhan, hidup kita longgak. Pasal tu agama kita, bila kita mai ke agama akan permudahkan semua urusan dunia kita. Tapi bila kita terlalu hambat sangat-sangat apa dunia menyusahkan kita, agama lari dia. Rugi. Dua-dua rugi. Dunia menyusahkan kita, akhirat lari kena kita. Apa pun tak dapat. Pasal tu kita mai ke agama ni, Allah permudahkan hidup. Rumah tangga kita, anak pinak kita, Allah permudahkan hidup. Kalau demam-demam pun sikit-sikit je. Ini kalau tidak kita tak damping Allah Ta'ala, Allah uji macam-macam. Lepas dini demam, di tu sakit mulut, dini sakit gigi, dini sakit, tak berhenti-berhenti. Balik-balik Allah. Duduk tempat kerja, lelaki, bini duduk sebut, cepatlah balik, dia panah. Tiap minggu Ustaz dia demam. Dia tak tentu. Allah ajak kita banyak bersedekah. Bila jadi macam tu lah rumah tangga, jawapan satu je, tolong keluarkan ada hasil aku bagi kat hang. Tak pernah hang keluar kat aku. Aku Tuhan tak pernah lupa kat hang. Hang nak aku bagi. Hang tak pernah kelaparan. Tapi hang tak pernah nak keluar sikit untuk bersihkan diri hang. Aku terpaksa uji keluarga hang. Nak bagi hang sedap. Aku nak bagi hang sedap. Hang mai kat aku minta permohonan. Itu je Allah nak. Kadang-kadang bila berlaku sesuatu dalam rumah tangga kita dengan tujuan Allah nak didik kita, kembali pada aku. Kembali pada aku. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah bagi pada kita hidayah, petunjuk, dan kita beramal dengan ilmu yang kita mengaji. Setakat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kelemahan Ustaz sendiri. Wallahu a'lam.